Ada orang tanya saya, kenapa kereta mewah, kereta berprestasi tinggi ni selalu hilang kawalan bila keadaan hujan? Apa punca dia? Adakah sebab pemandu tu ke, skill yang tak power, ataupun disebabkan kereta, keadaan kereta, ataupun disebabkan jenama kereta? Sebab ada setengah orang kata jenama-jenama ni selalu sangat hilang kawalan bila kereta mewah, kereta prestasi tinggi ni. Kat sini saya nak jawab persoalan-persoalan tu, tapi soalan yang ditanya kepada saya ni berkait dengan kejadian yang baru berlaku. Adanya sebuah Lamborghini Urus yang kemalangan di LPT1 menghala ke arah Kuantan Maran, dinaiki oleh 3 keluarga ni. Dan masa tu berdasarkan cerita daripada isteri pemilik Lamborghini Urus ni, dia kata dibawa dalam kelajuan yang biasa saja, dan masa tu pun keadaan hujan renyai, tak ada masalah lagi. Tapi masalah berlaku bila hujan tiba-tiba jadi lebat. Kereta hilang kawalan, dia start berpusing dan akhirnya terbalik. Kesan daripada terbalik, geseran terbalik tu menyebabkan berlakunya kebakaran, spark fire lah. Tapi mujur Alhamdulillah, 3 keluarga ni sempat untuk selamatkan diri dan mereka pun cedera ringan saja disebabkan adanya bantuan airbag semua benda tu lah. Kereta macam mana kondisi dia? Bomba dah cuba padamkan, tapi memang terpadam, tapi rupa bentuk selepas terpadam tu dah tak macam rupa bentuk kereta dah. Nampak macam besi buruk je. Jadi dari persoalan tu saya nak jawab dan saya nak nyatakan point saya mengenai kemalangan tu lah. Pendapat saya secara personal. Sebab saya ada baca juga komen-komen dekat video, ada yang memang orang salahkan. Oh, kereta mewah ni, Ferrari bila accident mesti terbakar. Lamborghini pun sama. Kenapa kereta mewah ni selalu sangat terbakar, selalu sangat mudah hilang kawalan? Okey, sini saya nak menyatakan pendapat. Benda ni, kemalangan ni dia boleh terjadi bukan disebabkan brand tu, tapi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor ni. Okey, faktor pertama adalah tayar, penggunaan tayar. Dia pakai tayar apa? Ada orang kalau kereta performance ni kebanyakan dia pakai tayar semi slick. Walaupun tidak direkomend lah untuk pakai long distance, pun tak recommend pakai semi slick ni, tapi memang ada yang pakai. Semi slick ni dia tayar untuk track. Bila tayar untuk track, pada keadaan cuaca panas, dia sangat grip. Tayar ni memang sedap lah, menciluk, orang kata corner lepes, memang sedap. Tapi bila keadaan hujan, jalan basah, dia fail terus. Dia akan hilang kawalan. Sangat mudah untuk hilang kawalan. Dia tak grip pada jalan tu. Ini kelemahan tayar semi slick. Tujuan dia kena tengok balik. Apa tujuan tayar tu dibuat, kat mana boleh pakai. Tapi ada juga yang pakai dekat penggunaan daily. Ini tidak recommend lah. Dan penggunaan tayar yang salah ni pun menyebabkan mudah sangat untuk berlaku kemalangan. Selain daripada tayar botak, tekanan angin mungkin terlebih ataupun terkurang pun boleh jadi faktor kepada kemalangan. Itu yang pertama. Jadi faktor yang kedua adalah faktor speeding. Okay, betul, memang betul. Owner kata dia bawa kelajuan yang biasa-biasa saja, tapi dia tidak nyatakan berapa kilometer per jam. Okey, saya bagi contoh kepada anda. Orang yang bawa Viva 100 kilometer per jam dengan orang yang bawa Lamborghini ataupun paling common BMW lah 100 km per jam, rasa dia tak sama. Kalau kita bawa Viva 100 km, kita dah dengar bunyi angin masuk kuat, rasa macam enjin tu dah berbunyi mengaum kuat, kita pun dah rasa laju. Tapi kalau kita bawa BMW, apatah lagi Lamborghini, 100 km per jam tu rasa macam 60 km je, slow je, tak dengar mana pun dalam ruang kabin. Sebab dia insulated semua kan, memang kedap bunyi. Bunyi yang tapisan bunyi tu sangat-sangatlah tebal, menyebabkan kita rasa macam slow. Pergerakan tu macam tak laju mana. Ini juga menyumbang kepada kemalangan. Sebab ada orang bagi dia, saya bawa biasa-biasa saja, pada hujan 80 km dia bawa. Tapi ada setengah orang yang ada kereta-kereta mewah, kereta berprestasi tinggi ni, dia rasa dia bawa biasa tu, bila kita tanya berapa, mungkin dia bawa 120, mungkin dia bawa 130 km. Sebab dia rasa dia yakin dengan tahap keselamatan pada kereta yang dibeli tu. Ini contoh sajalah. Saya bukan nak tuju kepada owner, cuma ini secara overall apa yang kita perlu faham. Kelajuan biasa kita tu macam mana? Adakah lebih 100 km ataupun kurang daripada 100 km? Sebabnya saya bagi contoh kepada anda. Bila keadaan hujan, keadaan renyai, okey lagilah kita nak bawa 100 km. Tapi bila dah start tiba-tiba lebat, ini menjadi masalah. Kita akan mudah sangat hilang kawalan. Dan kenapa mudah sangat hilang kawalan? Dia juga adalah dibantu dengan faktor yang ketiga ni. Faktor persekitaran. LPT1 ni, saya sendirilah selalu guna LPT1 untuk pergi ke KL. LPT1, LPT2, dia punya jalan dia tak rata mana. Dia ada beralun sikit. LPT1 mungkin okey sikit lah. Tapi kalau LPT2, na'udzubillah dia punya beralun tu. Dia punya bouncing tu macam tahulah naik roller coaster kot. Okay, jadi faktor daripada jalan beralun ni, bila hujan lebat, dia menyebabkan takungan air pada jalan yang mendap sikit tu. Jalan yang rendah sikit ataupun lopak air. Once kereta pada kelajuan 100 km hujan lebat,
lompat contohnya. Langgar lompat air tu memang sangat mudah untuk hilang kawalan. Tak kiralah awak pakai kereta mewah ke ataupun kereta-kereta biasa. Memang sangat mudah sebab hujan ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang kita tengok jalan tu macam biasa je kan. Tapi sebenarnya dia lompat air. Benda ni memang boleh berlaku sebenarnya. Dan itulah saya nak kata faktor-faktor dia. Antara 3 faktor utamalah yang menyebabkan boleh berlaku kemalangan. Okey, tapi apa-apa pun jangan kita salahkan pada jenama kereta tu semata-mata. Skill pun kalau kita nak salahkan skill orang pun, orang yang pro pun bila dah berlaku dalam keadaan yang cepat ni, dia pun akan panik juga. Tak semua orang boleh deliver, boleh kawal dengan baik ya. Tapi kalau boleh kawal tu satu advantage lah. Skill tu kena ada juga, orang kata. Apa-apa pun, takziah kepada owner dan semoga cepat sembuh, speedy recovery. Dan kat sinilah kita boleh lihat nyawa kita lebih penting daripada harta benda yang kita ada. Itu saja dari bawah. Terima kasih ya, tengok sampai habis. Beres. Ferrari bila accident, Ferrari.